Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan pegawai Surau An-Nur, Fasa 2, Anda Seremban Selatan. Minta maaf, Fasa apa? 3A. Yang Fasa 2 ada tempat lain. Tak maaf, sorry. Tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para habaib, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghimpunkan kita pada pagi yang mulia ini di tempat yang mulia. Mudah-mudahan di hari bulan yang mulia, mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan majlis kita, marilah sama-sama kita baca umul kitab dengan segala niat yang terbaik. Kemudian kita selawat 10 kali dan kita bertasbih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan, pagi ini ya, yang tak terduga kita akan bertemu. Tidak ada dalam jadual, dalam diary, dalam handphone maupun di papan kenyataan keumah. Tapi apa yang tertulis ya di Lauh Mahfuz itu
yang dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Yang kita tak tahu qada dan qadarnya berlakulah pada pagi ini. Pada 5 Ramadan telah tertulis sejak azali saya akan berada di sini, dan tuan-tuan yang ada di sini pun Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis yang indah, yang hebat, yang gilang gemilang, yang mana Allah Ta'ala kurnia kepada kita nikmat kehidupan. Ada orang yang nak hadir hari ini tapi malangnya dia telah meninggal, dia dah tak ada dah, mungkin bulan lepas, mungkin 6 bulan yang lalu, mungkin tahun lepas, mungkin 10 tahun yang dulu, ya? Jadi kalau ikut tuan pertemuan kita ni duduk buat-buat lah, kan? Pagi ni pasal nasi lemak pun tak ada nampak kat luar. Tadi saya pandang atas meja, tak ada. Jadi apa yang dibaca oleh Tuan Imam dalam solat tadi dan surah Ar-Rahman dah menjelaskan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, daripada nikmat yang manakah daripada Tuhanmu yang nak engkau dustakan? Tak ada tuan. Tak ada satu pun yang kita nak dakwa bahawa kita ni menjadi orang yang teraniaya di muka bumi ni, tak ada. Sebab apa? Allah SWT tu Maha Pencipta, Maha Agung, Maha Pemurah. Bagaimana hadis dibaca oleh sahabat kita tadi, siapa yang nak memberikan hutang pada Allah, maksud apa tuan? Allah Ta'ala tak perlu pada makhluk, ya. Hutang itu orang yang mengeluarkan hartanya semata-mata mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala akan bayar. Itu kemurahan Allah SWT. Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita ni tuan-tuan, kalau beri sikit kita nak banyak. Kita beri sikit, beri RM1, kita nak 100 lebih ada. Sebab tu ada maisir, dia panggil maisir ni judi. Maisir tu haram hukumnya, judi tu. Modal kecil dapat besar. Apa maksud maisir? Senang kerja. Yassara, ya. Yasir tu mudah lah maksudnya. Maisir tu barang yang mudah. Dulu, kok kecil dulu. Tapi benda-benda tu alhamdulillah dah tak ada tuan. Dulu masa kecil belajar main nombor ni apa? Main tikam. Nak gaya ni banyak tikam dah keluar ni. Dia gulung kopi dah 2-3 tikam ni. Tikam racun. Gesek 3 dompet. Alamak. Macam tarik dapat solai. Dah kau nak operate. Toke tu satu sekotak, dia operate dia tampal solai. Dapat tam. Tak ada macam tarik dah kan. Dah pupus lah. Tapi elok tu membazir. Imam semua habis terperanjat, dibuh kat belakang pintu surau. Pam dia tarik bing robah. Dah tak gaya imam. Macam kata orang tengah tarawih dibakar pom malam lempet masuk dalam surau. Pun dah tak ada macam kata. Orang yang 70-an, awal 80-an tahu ni macam kata warna hijau berikit ni. Tak ada dah. Jadi nikmat yang mana nak kita dustakan tuan? Tak ada. Sebab tu tak ada satu pun perkara yang kita boleh cakap kita di dunia dulu bagian-bagian. Kita dulu macam ni, tak ada. Semua orang tak nak beri nikmat. Orang yang tak nampak penglihatan hati atau orang. Ramai orang yang tak nampak hafal Quran daripada orang yang nampak. Malu kita. Ramai orang yang tak berduit bersedekah daripada orang yang banyak duit. Malu kita. Ramai orang yang sakit poso bulan poso, yang sehat sogar bugar tak poso. Malu kita. Ramai orang yang dah tak teraya boleh datang subuh, dia gagah mengayuh 300 km, bukit saja 300 km, belum turun bukit ni. Tak teraya nak bangun subuh. Bangunnya kebah. Ramai orang yang tak ada makanan, bangun sahur, minum air sejuk. Kita buka 3 hari lepas, ada kita meja tak habis. Nak bangun sahur tak teraya. Pasal apa tu? Pasal nikmat dia tak fikir. Nabi cakap rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Yang paling akhir, hidup sebelum mati. Kan? Sebab tu dikhabar oleh ulama, bersedekahlah sehingga kaya. Jangan tunggu nak kaya baru sedekah. Beribadahlah sehingga tua. Jangan tunggu tua nak ibadah. Lapangkanlah waktumu untuk beribadah. Jangan tunggu waktu lapang baru nak mengaji. Bulan puasa ni sibuk, macam-macam nak buat, kampot tangan.
Tak empek nak gaji dah. Dan kira sub kat kawan ambil RM50 ni ajak kawan minum. Dia senang kata. Dia dibeli pahala tu. Mudah-mudahan dapat kan. Jadi tuan-puan dirahmati Allah SWT, Rasulullah Ar-Rahman Nabi SAW sabda pada para sahabat bila Nabi baca pada para sahabat, sahabat dengar dan khusyuk sahabat dengar. Nabi cakap apa? Ketika aku membacakan surah ini kepada golongan jin sampai ayat fabi ayyi ala rabbikum, jin menjawab, tak ada satu pun nikmatmu yang kami nak dustakan ya Allah. Jin ni menjawab. Jadi kita daripada hadis ini, kalau kita dengar surah ini dibaca, kita jawab mati ya. Kalau tengah sembahyang jangan jawab kuat, nanti terperanjat orang sebelah. Sebab banyak tu imam baca dia jawab, imam baca dia jawab. Dalam Quran ada yang kita kena jawab. Contoh alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita kena jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ataupun sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh baca ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, insya-Allah kita buka kitab 40 hadis akhlak mulia kita sebagaimana yang diarahkan oleh tuan pengelola yang kita kena baca kitab ni pagi ni. Semua ada kan? Jadi kita tengok hadis yang keberapa ni? 32 ke 33? 33. Hadis ke 33. Dan nak habis kan? Banyak dah kan? Tak sampai lah kita habis kitab ni sebelum kita habis kan? Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-33 muka surat 69 yang ada kitab boleh buka. Tajuk kitab ni, tajuk hadis ni rajin berusaha. Rajin ni bermakna tuan, rajin ni sungguh-sungguh lah ya. Dia ringan tulang, dia tak malas. Sebab tu dalam ibadah ni ibadah riyadhah, mujahadah. Dalam memperhambakan diri pada Allah, dia ada mujahadah, makna dia ada dia punya apa kita panggil, usaha dia ya, effort dia untuk buat. Kemudian riyadhah, latihan, kena berlatih kan. Sebab tu kita latih anak-anak kita puasa, kita latih dia datang masjid surau. Tapi yang paling kita nak suruh anak-anak kita tuan, semayang. Nah, semayang kena ajar. Puasa ni betul, tapi semayang dulu. Pasal apa? Ramai orang yang puasa tak semayang, dia puasa. Semayang aku semangat. Habis sahur tu orang lain sahur, dia tak sahur. Maksudnya habis waktu sahur, masuk waktu subuh. Subuh kan masuk zuhur, asar, maghrib kan dia jaga. Dah nak buka, tak terasa betul puasa hari ni. Mana terasa, aircon mendebut berselubung, dia ingat malam kan. Puasa dah, puasa. Niat dah siap baca dah. Sembahyang tarawih. Ada pula tarawih tapi tak puasa. Ada. Tarawih ku semangat tiap-tiap malam tapi tak pek puasa. Belum dapat dia puasa. GPH, geng plastik hitam. Ada kan? Masih ada lagi. Dulu kita ingat takkan ada orang macam tu kan. Sebab kita sebenarnya dah tua tuan. Bila kita dah tua macam saya ni kan? Sehat-sehat orang tua kata orang tu. Kawan tu yang sehat orang tua. Dah tua kan. Maknanya tadi dah penyakit tu dah mula dah ingat kan. Jadi kita terfikir takkan ada orang yang tak puasa. Sebab kita fikir kan tuan-tuan semua ni yang datang masjid surau ni, kita tak boleh bayangkan dalam umur macam ni ada orang tak puasa. Sebenarnya ada. Dulu masa kita 20-an, kita rasa macam biasa ya orang tak puasa ni. Sebab mungkin kita pun tak puasa kan. Agak. Contoh kan. Haus sikit buka. Keluar fatwa. Budak-budak dia capek fatwa pula. Ni boleh menyebabkan mati ni. Jadi pada mati baik minum dulu tu. Dia pun minum gap. Patut buka minum dan nak mengelakkan mati tadi kan. Lepas tu makan nak kuih bahulu, makan habis konyang. Bila buka dia boleh banyak makan, nak menunjukkan dia puasa. Tu zaman tu. Jadi kita bersyukur Allah SWT beri kita hidayah dan panjang umur kita sampai waktu kita dapat
berfikirlah sampai pada hati kita tu bahawa puasa ni bukan main-main. Sebab tu ada waktu yang terluang di luar bulan Ramadan, qada' al-puasa, bayar fidyah mana kita tinggal dan minta pengampunan kepada Allah SWT. Ya, ada doa kan, Allahumma ja'alni min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang kau merdekakan daripada api neraka. Salah satu daripada puasa punya ni tuan, rahmat bulan Ramadan, dimerdekakan orang daripada api neraka. Hadis dah baca oleh sahabat tadi kan. Jadi kita minta tuan, Nabi cakap tidaklah ditolak doa orang yang berpuasa itu. Mana tadi sepanjang dia puasa tu menengok Allah Ta'ala kabulkan doa sampai dia berbuka nanti. Ni tuan, rahmat bulan Ramadan. Saya tadi nak parking, saya baik sampai break emergency. Kapet dah penuh. Kotak memang kena hambat. Mata pagi kan, tengok bergalau-galau apa ni, nampak dah termasuk dalam surau apa ni. Rupanya kapet surau dah keluar. Rahmat bulan Ramadan. Ya, rahmat bulan Ramadan, itulah rahmat tuan. Kita nampak melempah kapet sampai keluar tu makna. Tu dah cerita orang tak puasa pun datang tarawih. Mungkinlah kat tempat lain ke kat mana. Dia tak puasa tapi dia datang tarawih, itu tu rahmat tuan. Maknanya tak ada ruang untuk tak ada orang dapat rahmat. Sebab tu Nabi mengaminkan doa yang dibaca Sayyidina Jibril, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan dia tak dapat pengampunan. Maknanya memang malang nasib orang tu. Kita minta berlindung daripada demikian itu tuan ya. Baik, kita baca hadis ni, insya-Allah masuk Isyraq kan, kita berhenti tuan, kita solat sunat Isyraq, minum pun tak ada, kita baliklah ya. Tajuk rajin berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdad ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadayhi wa inna nabiyallah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya daripada Miqdad bin Ma'da Kariba radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak memakan seorang daripada kamu akan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang diusahakannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam adalah makan dari usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya tuan-tuan, hadis ni Nabi nak beritahu bahawa manusia ni, kita orang Islam ni, umat baginda Nabi SAW bekerja lah. Maksud makan daripada usaha tangan sendiri ni tadi, bekerja lah ya. Yang dikatakan tangan tu usaha. Sebab tu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ayat-ayat yang menunjukkan kepada sesuatu, kita baca sebalik yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan itu bermaksud kuasa, macam tu. Jadi inilah dimaksud tangan ini usaha. Kalau orang tu dia bekerja pakai mulut, ada tak orang bekerja pakai mulut? Ada pensyarah, cikgu, guru kan. Maka itulah usaha daripada tangan ni, maksud daripada dia punya daya kan. Kalau tengok macam ni, orang yang tak ada tangan macam dia nak usaha, contoh kan. Maksud dia berusaha lah selagi mana boleh usaha, sebab rezeki yang datang daripada usaha kita itu lebih baik. Maknanya daripada meminta-minta, selagi boleh naklah berusaha. Keterangan Allah Ta'ala telah menundukkan langit dan bumi dan segala isinya untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bertugas di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Mana Ta'ala menundukkan ni tuan-tuan, semua jinak, semua manusia boleh guna kan. Termasuk jin mana yang manusia guna. Tapi jangan main-main. Ini jin dia macam-macam hal nanti. Dia punya akal. Orang dulu lain. Orang dulu dia hebat, ilmu dia tinggi, dia boleh suruh arah kan. Kita jangan, dia orang panggil sakur. Maknanya ditundukkan ni kita boleh guna kan. Gunung ganang yang di laut, ikan macam mana nak ditangkap, dibuat peralatan. Haiwan ternakan, dijinakkan. Kuda boleh dibuat tunggangan. Itu maksudnya ditundukkan segala yang ada di atas bumi untuk memenuhi keperluan manusia. Jadi mana bab yang kita nak mendustakan akan nikmat ni tadi, segala-gala tuan ya, segala-gala dah Ta'ala sediakan.
Diciptakannya awan yang membawa hujan, pohon-pohonan yang menghijau, gunung ganang yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalirkan airnya, dan berbagai-bagai jenis binatang, baik yang melata di atas muka bumi atau yang hidup di dalam laut atau yang terbang di udara, dan banyak lagi makhluk lain yang tak terhingga banyaknya. Maknanya Allah Ta'ala beri ke manusia ni akal, tuan, untuk menundukkan segala ni. Banyak ilmu yang manusia ni tahu. Kita ni terhad, tapi kalau kita belajar, tuan, banyak yang kita tak tahu, yang Allah Ta'ala ajar pada manusia tu untuk melestarikan hidup, meneruskan kehidupan. Saya pernah satu ketika balik daripada Terengganu, saya lalu tepi jalan, ada abang tu jual balut. Dia jual balut. Saya pun beli ya. Saya suka makan balut. Ada anak-anak makan balut. Taklah mahal lah, sekilo lah RM5-6 ke RM7-8. Lama dulu dah, tahun awal 2000. Jadi sini bang, ni balut mana? Balut sini. Macam mana abang tangkap ni? Cik orang mana? Saya orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan tak apa. Kalau orang sini tak buah aja. Agak-agak lah, kalau ada orang Terengganu dia marah kan? Dia kita membayang, sebab tu bila kita baca hadis, kita bayangkan kita berada dengan Nabi SAW rapat, rasa. Bila kita baca Quran, kita tengok kisah Nabi Musa rapat, rasa kita kan. Bila kita rasa cerita ahli neraka, orang takut, kita minta jauh. Dia macam tu kaedah. Baca Quran, nampak azabnya ayat tu, minta berlindung, ya Allah jauhkanlah aku daripada azabnya. Itu sunnah Nabi. Bila nampak nikmat disebut tentang syurga, ya Allah kurniakanlah aku nikmat, ya Allah kurniakanlah syurga, ya Allah. Macam tu ya. Tak faham, carilah Quran ni ada tafsir. Jadi belut ni dia suka makan ikan sepak. Sebaik kita dah selalu ada dengan kawan kan, bukan ikan sepak tau, ikan sepak tu kan, ikan sopat. Lepas tu rebuh dengan cili api, kasi pedas kan. Belut bila dia makan pedas, dia menjerit panggil kawan dia. Kawan mari banyak. Nak buat lagu mana? Dia ambil PVC tu, kasi tebuk lubang sebesar ni atas. Lepas dia masuk tak kasi keluar. Dia cakap rebuh ikan sepat rangging tu dengan lada api. Belut ni dia suka makan pedas. Saya ingat kita suka makan pedas. Balut pun suka makan pedas kan. Lepas dia dah makan ikan sepat pedas, dia menjoget panggil kawan. Sedap teh. Kawan dia pun datang masuk PVC tu, tutup depan belakang buat lubang kat atas tepi tu. Bila dia masuk, dia licin, dia nak keluar dah tak boleh dah. Duduk dia penuh dalam tu. Subhanallah, ilmu Allah Ta'ala bagi tu. Cuba buat aku tak siap bulan-bulan puasa ni kan. Tak ada pun nak buat, ngaji pun malas. Etika pun tak nak. Tapi boleh PVC buat. Lepas tu sedekah lah kat surau masjid balut kan. Kalau ada yang nak kan, buat sup balut ke apa, buka puasa orang. Sedekah. Usaha daripada tangan sendiri. Jadi macam-macam ilmu Tuhan Allah Ta'ala ajar ya, kepada manusia ni untuk hidup. Kita tengok macam-macam orang yang tangkap itu, yang tangkap ini. Sampai yang tangkap koro, dia buat lubang buah kacang. Koro ambil, dia tak lepas lubang kecil. Dia pun datang tangkap. Apa nak dah? Kita tak payah buat macam tu lah ya. Kita tak makan kau kut setakat nak belajar dia, tak payah ya. Kan balik buat tak ada kerja, baik ngaji ya, cuci-cuci. Oleh kerana itu hendaklah manusia melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengatur kehidupannya di permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan atau memproses segala sesuatu yang telah ditundukkan oleh Allah kepadanya. Maka dengan itu akan majulah kehidupan manusia ini dan akan bertambah banyak faedah yang didapati dari segala bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya. Maknanya tak ada tuan, kita tak ada alasan. Tak ada alasan kita dah. Dalam ibadah kita tak ada alasan. Aku susah lah, kain sembahyang tak ada, mustahil. Kat surau banyak kain, poilah sembahyang kat surau. Kok tak ada barang kain bersih kat rumah, melainkan malih nak masuk. Apa ke alasan aku nak sedekah? Macam mana Allah, makan pun tak apa lepas, pembohong. Sedekahlah dengan senyuman, jumpa orang senyum. Kan senyum itu pun sedekah. Setiap kebaikan itu, menganjakkan duri di jalan itu sedekah. Tutup pintu surau itu sedekah. Nasihat orang buat baik itu sedekah.
Penziarah orang sakit itu pun sedekah. Sedekah itu satu kebaikan, bukan dalam bentuk harta benda saja. Apa yang kita nak jawab ni tuan? Kaki kita sakit, malaikat cakap orang tu tak ada kaki pun sembahyang. Apa kita nak jawab? Tak ada jawapan. Sebab tu kata sebagai ulama, didatangkan para nabi itu sebagai tamsilan ataupun untuk menutup mulut manusia. Padahal mulut manusia man tak payah cakap yang wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup mulut bercakap, tangan, kaki beri penyaksian. Kalau dia nak bercakap juga Allah Taala izinkan, dia cakaplah. Aku dulu kayo, Allah kayo melandi betul. Memang tak rapik nak anu dah. Adakah kau ni kayo seperti mana kayonya Sulaiman yang nak bagi makan segala makhluk Tuhan? Nabi Sulaiman minta nak bagi makan segala makhluk Tuhan. Siap berbulan-bulan, berkilometer panjang, sekali naik ikan paus ngap, boom, habis semua. Nah, jadi Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi itu bukan dia nak menunjuk anda, tidak. Dia nak merasa untuk menambah keiman Nabi Ibrahim. Bagaimana ya Allah kau hidup mati? Apakah kau tak beriman? Kata Allah, beriman. Ambil burung cancang letak 4 penjuru. Banyak kisah-kisah Nabi ni kan. Jadi manakah keadaan yang kita nak ni? Tidak ada tuan, melainkan konolah ya, datang Nabi Sulaiman dengan kesibuk dengan kekayaan dia beriman pada Allah SWT, tak lepas masuk dalam. Yang kau pula handsome ni bukan-bukan ya Allah, semua orang ajak nikah, habis empik, tolak 2, kahwin lagi 2, sudah 76 semua rumah. Sibuk mengengkau rumah kau ni adakah secantik Yusuf yang bila manusia tengok dia terhiris tangannya. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dalam Quran disebut Nabi Yusuf separuh kecantikan. Rasulullah memiliki keseluruhan kecantikan. Sebab tu Sayyidatina Aisyah ada kala terpaksa menutup bila nak bercakap dengan Nabi kerana torangnya cahaya. Ya. Tak ada dalam macam tu, masuk ke dalam. Kau pula suruh saudara undang menyanyi sana sini, bulan puasa pun terpaksa nyanyi juga. Orang dah panggil majlis buka puasa, tapi ada lah nyanyi. Itu yang paling tu. Majlis buka puasa, puasa sehari-harian, habis sambil buka nyanyi. Dia cari rezeki. Suruh sadap, ada kasus sadap Nabi Daud. Nabi Daud kalau baca Zabur, air yang mengalir tu berhenti kan. Burung yang terbang tu, boom, jatuh ke bawah. Tak ada lah macam tu pun lah. Masuk. Tak ada alasan dan sibuk dengan pemerintahan para Nabi pun. Nabi Sulaiman jadi raja. Rasulullah SAW lebih lagi seorang suami, seorang pemimpin, seorang Nabi, tak payah lawan. Sebab tu kita jangan cari alasan. Selagi boleh kita minta ampun kepada Allah Ta'ala sementara kita hidup ni, mintalah pengampunan. Jadi hendaklah manusia itu rajin bekerja dan memproses pemerintahan di sekitar hadapannya, seperti halnya Nabi Daud AS yang berusaha sebagai tukang bosi. Nabi Daud ni dia boleh melembutkan bosi. Walainal hadid li Daud. Nabi Daud ni kalau dia picit bosi macam kita picit doh karipap, lembutnya. Macam tu ya. Kalau nak cuba baca lah tu. Nabi Daud berusaha sebagai tukang bosi. Nabi Nuh AS berusaha sebagai tukang kayu. Nabi Nuh ni dia arkitek ya. Nabi Sulaiman AS sebagai raja yang mengatur pemerintahan. Nabi Sulaiman ni jin, manusia, burung-burung pun dia perintahan. Kan kisah Hud-Hud kan, Nabi Sulaiman kumpul kan, tak nampak burung Hud-Hud. Disebut dalam surah 6 dulu kan. Mana Hud-Hud ni? Dia ni masuk orang yang ingkar, aku semalih dia kan, kata Nabi Sulaiman. Ringkasan lah terjemahan. Datang burung Hud-Hud mencungap-cungap. Dia mencerita, aku jumpa satu kerajaan yang hebat dipimpin oleh seorang perempuan. Nabi Sulaiman cakap, tak boleh jadi ni. Dekat mana? Dekat Sabak. Hantar suratnya. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini daripada Sulaiman dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tak ayat Al-Quran. Pengaji tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngaji mana? Bismillah tu ayat Quran lah tu kan. Tapi janganlah macam tu ya. Itu ya kebolehan yang dia ada. Bismillah ya. Bacalah lebih sikit kan. Itu Bismillah ayat Quran. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang berusaha memelihara kambing pada waktu kecilnya, berniaga pada waktu remajanya, dan memimpin negara setelah baginda berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Kata ulama, menternak kambing ini sunnah ya. Maknanya memang sunnah lah Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat tu sunnah. Kambing ni tuan, sebab apa? Nabi ni sifat banyak Nabi bola kambing. Nabi Musa bola kambing,
Mula daripada zaman Nabi Adam lah dah bulu kambing. Rasulullah, kambing ni dia dogil ni. Saya dah pernah bulu kambing banyak kali. Kambing dengan berbiri beza. Kambing yang kami licin, dia boleh berdiri macam orang makan kat atas. Dia boleh panjat pagar macam ni. Dia boleh menyusup kat bawah, semua dia buat. Kambing licin, dia dogil. Sebab tu makam Nabi yang boleh jaga kambing. Ya. Jarang kita tengok kambing masuk sarkis. Memang dogil. Ya, rimau yang garang. Kan? Sop tangan tu duduk lah. Pum, lompat api rimau. Kucing masuk sarkis. Gajah yang besar. Duduk lah. Tu gajah duduk. Ya. Gajah kalau disepakan jadi kain. Pam, pum, terduduk dah. Tarawih pakai buat bismillah tarawih, gajah duduk. Kan? Dia kalau tarawih 20 rakaat tu biasa nampak semua kain orang tu. Gajah duduk, gajah berdiri, atlas yang dia tak ada chop nak apa nak gambar apa. 20 rakaat, masuk rakaat ke-6 boleh kan mula. Ni kuan apa ni exact pandang jangan ya. Khusyuklah. Tapi macam mana pun alhamdulillah dia datang juga tarawih. Ya. Ikutlah imam. Kalau imam baca 20, ikut 20. Kalau imam buat 8, 8. Jangan 2 rakaat tarawih, 2 rakaat tak ada. Minimum 8. Maksimum 20 satu tempat. Kan nak pergi tempat lain 20, boleh. Pergilah 5 tempat 100 malam tu. Syukur alhamdulillah. Ya. Ini tengok cek senarai kau tu. Geng 8 dah, geng 6. Geng 10 Masjid Negeri. Geng 20 kat sini. Kan macam tu ya. Kalau imam 20, ikutlah sampai 20. Walaupun terdedak-dedak. Khusyuk betul. Sebab kita mengalami kan. Air Bandung dah kena 5 cawan. Hujan-hujan minum air batu tu. Gap-gup. Pakai las dah. Dah 4 kali las lah. Pakai las dah. Tu yang imam baca pendek, donga komen panjang. Imam panjang nak baca kan. Ada tuan dia mengigau. Mengigau mana tu? Terlampau lolap dia mengigau. Tetap dia joget. Orang tengah semayang dia masih duduk lagi. Amin, amin. Dah imam baca, dia ingat imam baca doa. Orang lain dah bangun, dia tak bangun-bangun. Dari tadi rupa dia mengamin kan, terlampau khusyuk. Tapi tak apa, jangan dimarah dia. Ya. Begitu pula kita lihat di kalangan para sahabat, ada peniaga kecil seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan ada peniaga besar seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ada yang bertani seperti kebanyakan orang Ansar dan seterusnya. Begitu pula para ulama yang datang kemudian daripada mereka. Selain dari mengajar, mereka juga sambil berusaha untuk menampung saraan kehidupan seperti Al-Atar, ini peniaga minyak wangi, Al-Qaffal, tukang kunci, Al-Mawardi, peniaga air mawar, As-Sa'ikh, tukang emas, Al-Waraq, peniaga kertas, As-Sabagh, tukang celup kain, dan Az-Zayyad, peniaga minyak dan sebagainya. Oleh kerana itu, maknanya kan, berniaga, bekerja ni bukan kira ulama pun ramai yang menjadi usahawan. Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah dia tokai kain. Jadi pada golongan orang kaya ya. Imam Hanafi, yang mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, dia ni orang kaya, tokai kain. Buka sejarah Imam Abu Hanifah. Jadi dia ni kaya lah, berniaga kan. Kemudian Imam Malik, dia pun ada cita-cita. Apa cita-cita Imam Malik tuan? Nak jadi penyanyi. Imam Malik nak jadi penyanyi dah. Mak cakap, Malik nak jadi penyanyi ni muka kau handsome, suara kau sedap. Dan beliau memiliki package tu sebenarnya. Tapi mak dia bila bercakap, bila dia bagi satu pandangan, maknanya dia tak setuju tuan. Dia membantah. Dia tak suka lah. Saya dulu suka simpan rambut panjang. Dulu saya suka, tapi kemas lah kan. Ayah cakap, kau ni kalau rambut kau pendek sikit smart ni teh. Dia tak suka potong. Tak apa ya, ni pun okey ni.
Iya, kau cuba test. Pendek sikit. Akhir lepas dia meninggal baru saya potong tuan. Tak adalah panjang mana, tapi panjanglah sikit kan. Jadi oleh kerana itu kitab-kitab fiqh dalam Islam sangat banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Selain dari membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah. Jangan tangan segi. Sebab tu akak-akak kalau ada minat berniaga, kita jangan togahan tuan. Ya, saya rumah saya kok dia nak jual itu jual ni, kan jual lah. Ini sunnah, ini ada dia punya kelebihan. Saya dulu mula pindah Senayan, saya tanam sorai. Tanah lapang banyak, tapi dulu saya tanam dah merimbun sorai ni. Mana nak hantar ni? Saya pun gali, saya pun jual. Rambut panjang naik motor pun paksa akak tu beli. Akak beli ni akak ada banyak tu kedai tom yam. Akak ambil RM5 borong. Berkat tuan. Ayah saya dulu dia minat, dia nanam pisang. Dia ambil pisang setandan, pum, kan? Masuk dalam bonnet kita, wih gotah ayah, tak apa dah. Pum, pergi jual. Dah jual pisang dapat lah RM15 contoh. Kan pergi singgah minum cendol. Dia cakap, ini berkat ni. Ni ayah tanam sendiri ni. Itu makna tadi tuan, kita bekerja, Allah Ta'ala memandang pekerjaan kita. Ya, Nabi ni tadi tahu. Nabi mengajarkan yang kita baca ni, supaya apa? Supaya kita tak jadi orang yang malas. Kalau kita berusaha untuk dunia kita rajin, insya-Allah untuk akhirat kita lebih rajin. Sebab apa? Sebab kita tahu usaha itu boleh mendatangkan hasil. Orang yang tak nampak jalan akhirat tuan, dia tak ngiyah halal haram. Dia semua dia buat ya, ataupun dia mikir usaha tu atas kehendak dia, tu pun tak jadi juga. Sebab tu kita tak boleh cakap sesuatu tu kita punya, kita buat. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kau cakap bahawa besok aku nak buat ini confirm, illa insya-Allah, kecuali insya-Allah. Apa yang kita dapat tuan semua dengan izin Allah. Sebab tu kita bersyukur kita dalam surau ni pada pagi ni, habis kita solat subuh berjemaah, seolah-olah kita solat sepanjang malam. Malam tadi nak qiyamul lail, cincau dah terlebih, tak bangun dah payah. Terlelek betul kan? Apa? Mengigau tarawih tak habis 20 rakaat. Padahal 8 ya, mengigau 20. Jadi nak bangun tahajud tak dapat. Bila tak dapat tu sembahyang subuh ni ibarat solat sepanjang malam. Siapa yang berkehendak? Allah SWT berkehendak. Atas apa? Atas usaha kita, atas doa kita dan atas syukur kita pada Allah SWT. Ada macam tu kaedah dia. Orang puji kita, wah awak ni memang hebat lah. Dalam hati, ya Allah, segalanya pemberianmu. Sebab Imam Abu Hanifah bila dia pergi pasar, orang mulia kan dia menangis dah. Allah Akbar. Ya Allah, jagalah hati aku ni, ya Allah. Jangan biar terseleweng, tergelincir, kan? Satu imam kan, saya dah lupa nama saya, Imam Fudail bin Iyad ataupun Ibrahim bin Adham. Dia tegur satu budak pakai terempah. Hati-hati kau jalan ni, terempah ni bahaya, kan jatuh hantar selih kaki. Maka jawab budak ni tadi tuan, dia dengan kehendak Allah untuk mengajar satu orang yang berilmu. Dia kata kalau jatuh pakai terempah, tergelincir pakai terempah ni biasa. Yang bahaya kalau orang alim tergelincir dengan ilmunya tu, menjoget Allahu Akbar. Itu hidayah. Allah Ta'ala nak jontik hati seseorang walaupun dengan seorang budak. Satu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi dipanggil oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Ditanya, orang berbuat-buat dalam hal perihal dulu, orang besar-besar dia akan panggil ulama' ni. Bila ada masalah dia akan tanya. Jadi satu kali datang si lalat hinggap ke hidung Khalifah ni. Maka dia tanya Syekh Junaid, apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan lalat? Payah juga nak jawab tuan. Oh, kalau kita ikut sains, lalat ni dia akan bertelur menjadi berenga ni akan makan bangkai-bangkai. Dengan adanya dia maka bangkai ni akan copek lupus. Kalau tak bertumpuk-tumpuk nanti, oh kalau kita panjang kisah. Banyak kalau kita lah. Saya akan tanya, apa tujuan Allah Ta'ala itu ikut surau ciptakan cicak tu? Allah jawab. Dia tengah menyapu untuk memberi pahala ke abang, sapu tak cicak, kau tak ada macam mana abang nak nyapu? Okey, alhamdulillah. Laju sapu, sampai sudah.
Si baik kawan. Kau tak kan kita macam mana nak jawab? Kita kena ilmu. Maka kata Syekh Junaid, untuk menghinakan manusia seperti Tuan. Terperanjat Khalifah. Kenapa tu? Kerana Tuan satu orang yang mulia. Pada manusia, Tuan ni satu orang yang hebat. Tak ada satu orang yang berani meletakkan satu jari di atas hidung Tuan. Kita pergi kat kerja, tak payah kerja, pergi jumpa MB. Saya ke colek hidung, berani tak? Agak-agak lah, berani bang. Terperanjat MB. Bodyguard datang tangkap kita. Bang Bilal, jangan berbaik ya. Pergi WhatsApp, datang bodyguard tapi dia grip ya. Apa ni kita? Awak dah melakukan satu kesalahan. Maka kata ulama Syekh Junaid, tetapi lalat ini meletakkan keenam-enam kaki di atas hidung Tuan dah. Mana dia mulia. Menjerit Khalifah, menangis. Allah, betul lah. Jadi kita ni manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan kita takwa, iaitu nilai ketakwa kita. Bagaimana kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa kerana apa? Setakat mana nilai puasa kita tu di sisi Allah SWT, yang kita sendiri tahu sebenarnya. Semua orang dah puasa, kalau aku tak puasa macam mana nak upaya? Kenapa? Sebab keimanan kita tu tak mantap lagi. Pun begitu, orang yang puasa walaupun tak berapa nak ni, tetap Allah Ta'ala beri ganjaran, sebab dia tetap menahan nafsu dia. Menahan nafsu dia tetap ada ganjaran Tuan. Macam kita lah Tuan, ni last ya, sekejap kita berhenti. Boleh Alhamdulillah. Macam kita kalau ada satu majlis makan, kita terlambat, kawan yang jambar tu tak, yang hidangkan kita, dia tunggu kita. Dah sampai Syekh panggil kita. Dah bismillahirrahmanirrahim, barik lana fi. Kita terharu, tak makan, tak apa. Syekh tak sampai, kita tak makan. Berapa minit dia tunggu. Kan? Kita rasa Allah Subhanahu wa taala, maknanya bila kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala ni pasti ada ganjaran. Dia puasa, dia tak buat itu, tak buat puasa taala. Dia tetap ada pahala tu. Menahan nafsu dan juga diri pada makan dan minum sampai habis waktu kan. Insya-Allah orang yang istiqamah mengikut, walaupun dia mengikut, akhirnya dia akan dapat juga yang betul-betulnya. Orang yang berlakon jadi imam, akhir dia akan jadi imam. Dia berani diri, bismillah, dalam kereta dia Allahu Akbar, sami Allah, dalam kereta ni dia berlakon. Lama usah ditolak kan jadi imam dah. Dia dah berlatih. Akhir jadi imam besar. Berlilit sorban, rida semua. 3 rida pakai. Akhir dia. Ya. Jadi kita dalam agama, dalam ni Tuan, kita kena ada riadah, iaitu latihan. Jadi bila puasa kita banding dengan darjah 2 dulu, basuh muka sampai minum air tu. Sampai kita tak ada apa benda kita fikir, janji tak haus, janji tak makan depan kawan. Pada tu dah hangis ni, air paip ni. Sebab kita pun tak tahu sebenarnya. Orang cakap jangan makan. Begitu juga cikgu cakap dengan murid dia, jangan makan. Bila kita nampak anak murid kita makan, bukan main marah kita, makan dalam kelas kan, kita cubit dia, suruh dia berdiri, tak nak ikut arahan. Tapi kalau dia ikut arahan tu riang gitu, bagus, tak ada yang makan nampak. Contoh ya. Jadi kita minta Allah SWT tolong kita tuan-tuan, dalam bulan Ramadan yang mulia ni dibuka segala rahmat. Maknanya kira buat apa yang dapat lah kan. Buat apa yang dapat. Jadi takkanlah lamah mana gitu. Tuan-tuan ni tahap mufti ni berpuluh tahun dah mengaji. Anak kita pergi Mesir 4 tahun dah jadi ustaz. Kita ni berpuluh tahun dah kitab mufti ni sebenarnya. Macam interview jangan ke bawah. Apa jawatan saya nak interview jadi mufti. Sebab saya dah 30 tahun menadah kitab. Mana ada ustaz mengajar surau, semua saya pergi masjid. Anak saudara saya 4 tahun pergi Mesir dah dapat jadi ni kadi. Takkanlah saya dah 20 tahun tak dapat jadi mufti. Okey, jawatan mufti baik masa ni belum ada Kalau nak pergilah ambil daripada jawatan mufti kan. Yang tarawih ni contoh tuan. Tak, ini sebenarnya peringatan untuk kita daripada kecil dulu ni cerita, tak ada cerita lain kan. Tak ada ustaz yang cerita apabila berlakunya galaksi Bima Sakti itu apa daripada Sultan Khatulistiwa, adapun longitude dia menghala 360. Tak ada dah cerita Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Sebab Nabi dah pesan 2 perkara.
taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggal pada engkau dua perkara. Kau berpegang pada keduanya, atau kau berpegang pada orang yang berpegang pada keduanya, kau tak akan sesat. Itulah Al-Quran dan sunnah aku. Tu cerita tuan-tuan. Ya, bulan Ramadan pun daripada mula kita hidup sampai ni kita jumpa. Sama cerita tuan-tuan. Apa pun itulah dah kisah. Wallahu a'lam. Sama-sama kita berdoa semoga Allah SWT pilih kita sampai ke akhir hayat kita berjaya, dan di akhirat nanti pun kita termasuk golongan orang-orang yang berjaya, ashabul yamin, golongan kanan. Amin ya rabbal alamin. Dan ditempatkan kita dalam jannatul firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ampun, minta maaf yang salah dan silap, yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap kelemahan saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Semua pandang copek nak buka baru sahur kan, tak sesuai kan. Tapi boleh lah, asalkan kita tak apa nak jumpa, ya. Tapi jangan buka pukul 10, ya. Buka pada waktu maghrib nanti. Wallahu a'lam. Sekali lagi saya minta maaf panjang umur, insya-Allah bila-bila kita berjumpa, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat sa'al mu'minina wal mu'minat sa'al ahya'in minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.